Okay, hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni saya nak share proses menukar motor kompresor ni. Tapi dalam proses ni saya akan sharekan jugalah apa punca motor kompresor rosak. So, dia punya step by step dia. Mungkin dalam video ni banyak anda dapat pelajari. Dan video ni mungkin ada panjang sedikit, tapi anda kena bersabar sikit lah. Okay, so saya dah buka kompresor ni. Okay, ini adalah kompresor Panasonic. Okay, kompresor Panasonic untuk peti sejuk ni. So, kita dah keluarkan. So, kita nak gantikan kompresor yang baru. Ini kompresor yang baru lah. So, ini kompresor yang baru. So, kita cakap secara jujurnya. Okay. Ya, yang ini bukan kompresor original. Okay. Nak kata recon pun bukan. Okay, dia kompresor baru. Tetapi dia, apa orang cakap? Macam universal punya lah. Sedang cakap, semua peti sejuk. Dia akan gunakan kompresor yang sama. Kalau yang ini memang original punyalah daripada Panasonic punya brand macam tu. Kalau nak yang original boleh dapat tak? Boleh dapat, tapi harga dia memang kasar sedikit lah. Okay. So dia tak ada isu pun. Yang penting sekali adalah dia punya saiz dia. Okay, yang penting sekali adalah dia punya saiz kompresor tu. Bermaksud apa saiz tau? Kalau dalam nak kasih mudah faham dia, kalau dalam kereta ni adalah dia punya cc dia. Contohlah, peti kereta tu 1000 cc, mesti kena masuk 1000 cc. Kalau dia naik sampai 1003, apa akan jadi? Bergegar, contoh dia macam tu. Tapi untuk peti sejuk sama. Kalau dia 1/6 ke, kena pakai 1/6. Dia tak boleh turun lagi. Kalau turun lagi pakai 1/8, nanti dia akan jadi kurang sejuk. Kalau masuk 1/5, dia akan jadi terlampau panas. So kat situ kena berhati-hati. Kat situ kena belajar lah macam mana nak tahu kompresor tu saiz berapa apa semua. Okey. Tapi bukan itu point dia yang saya nak ceritakan. Sebelum kita nak pasang, kita kena buat postmortem dulu. Sebab ini adalah cara cek sama ada apa punca kompresor rosak. Kalau kita tak buat postmortem ni, okey, bedah siasat dia, nanti kita masuk kompresor baru, insya-Allah, okey, 5-6 bulan kompresor baru ni akan rosak. Semula. Okey. So macam mana proses nak postmortem tu, kita kena tengok pada kompresor lama dulu. Ni, bekas air nak tuang minyak ni. Okey, first kali ini kalau cara saya lah dalam kelas saya memang ini yang biasa saya akan ajar. Siapa yang pernah masuk kelas saya akan cakap ini adalah proses postmortem yang korang mesti wajib buat. Kalau tak buat, confirm tukar kompresor baru, pakai 5-6 bulan akan rosak balik. Kecil ni. Ni tutup WD-40 pun boleh. Tutup spray pun boleh, nak tuang minyak kompresor je. Okay. So first kali, okay, kita kena keluarkan dia punya minyak dia dulu. Okay, kena keluarkan dia punya minyak dia dulu. Nampak tak minyak dia warna apa tu? Nampak tak minyak dia keluar tu warna apa? Nampak minyak dia keluar warna apa? Okay, boleh nampak minyak dia warna apa? Minyak dia warna sangat-sangat kotor. So bila minyak kotor macam ni, bermaksud dalam sistem ni, dalam piping ni, semuanya kotor. Kalau kita tak cuci dulu, okay, dia kena cuci dulu. Okay, kita kena cuci dulu dengan solvent. Kalau kita tak cuci, nanti bila kita pasang kompresor baru, apa akan jadi? Semua kotor dalam piping akan masuk dalam kompresor dan kompresor baru akan rosak. Sebenarnya ini bukan proses untuk peti sejuk saja. Semua proses sistem penyejukan. Aircon kereta, aircon rumah. Sebenarnya sebelum nak tukar kompresor, mesti kena buat postmortem dulu. Kalau bersih tu macam mana? Bersih tu minyak dia akan putih. Minyak dia memang warna asal original, warna kompresor. Itu bersih, so tak payah flushing pun tak apa. Okey, belajar tak? Itu adalah pelajaran yang pertama. Tapi kalau anda macam saya cakap terlampau laju, tak faham, okay, dalam buku panduan DIY ni, kita ada sharekanlah bahagian apa pun cakap? Bahagian cek kebocoran, menguji ni apa semua ni. Okey, ni minyak kompresor, okey, dekat dalam minyak kompresor ni pun ada video untuk buat postmortem apa-apa semua So saya tak nak cakap panjang, saya nak teruskan video ni, saya nak percepatkan video ni supaya anda semua dapat belajar. So berapa orang tengah live dengan kita, bro? 296. 296, selamat hari Sabtu, selamat tengah hari. Okey, so saya nak share dulu. Saya nak kena cuci kedua-dua bahagian. Yang pertama sekali saya nak cuci bahagian kondenser. So kalau kita tengok dekat sini, ni filter. Ni filter, kita kena keluarkan filter dia ni. So saya akan potong filter dia. Ini capillary tube. Okey, nanti saya akan cerita tentang capillary tube. Ini filter dia, saya nak potong. Bos, kalau kompresor tak berhenti nak cek apa?
Kompresor tak berhenti. Maksudnya macam mana? Jalan je. Kalau dia terus jalan, tak berhenti, ada kemungkinan itu masalah termostat. Termostat ni nak kasih faham apa benda tau. Termostat ni nak kasih faham dia adalah sensor suhu. Bermaksud kalau anda ada aircon dekat rumah, kan? Tulis apa dekat remote tu ada set pada nombor berapa? Nombor 26. Bila dah sampai 26 darjah Celsius, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Iaitu kompresor akan berhenti. So kalau peti ais pula, dia panggil termostat. Termostat tu yang ada pelaras suhu 1, 2, 3 tu. So kalau termostat tu rosak, dia akan jadi masalah macam tu. Okey, kita kena pasang SS valve dulu. Okey, SS valve dulu. Ini kita panggil flushing. Okey, mencuci kondenser. So tengok dalam buku ni, saya buka buku kompresor inverter, kondenser. Kita pergi dekat bahagian ini. Ni termostat Kalau nak tengok tadi cerita tentang termostat, boleh tengok dekat page ni, scan video. Tak apa, jap. Saya nak share sikit. Ini cara flushing cooling coil, cara flushing condenser. Just scan saja dekat QR code ni. Dia ada video selanjutnya yang lebih detail. Walaupun saya cakap ni mungkin anda rasa dah cukup detail, sebenarnya dalam buku lagi banyak. Lagi banyak dia punya detail dia tu. Okey. Sekejap. Mana? Rod. Sekejap saya lupa nak pasang satu lagi kat sini. Saya kena pasang kedua-dua bahagian. Okey. So, selamat belajar. Selamat belajar. Tengok mic yang buruk ni. Kita kena cuci Kena cuci sampai bersih. Kalau tak bersih, masuk kompresor baru confirm. Kompresor baru tu mesti Kong punya. Okey. Siapa yang biasa ataupun memang dia seorang technician, dia pernah buat kerja ni, dia mesti pernah lalui pengalaman tukar kompresor pakai seminggu 2 rosak balik. Lepas tu dia jadi serik. Tukar kompresor. Tapi bila dia dah belajar, ini je puncanya tak cuci. Okey. Okay. Lain orang lain dia punya cara dia, tapi yang penting sekali adalah matlamat dia. Matlamat dia adalah nak bersihkan. So tak semestinya cara saya ni betul, tapi yang saya tunjukkan ni adalah cara saya. Macam ada orang makan, ada orang makan pakai tangan, ada orang makan pakai garpu, ada orang ambil mangkuk terus makan macam tu. Ada ke orang makan macam tu? So maksudnya itu cara masing-masing. Matlamat dia apa? Matlamat dia adalah nak kasih panas, nak kasih perut kenyang, nak kasih makanan tu terus masuk dalam perut. Masuk dalam mulut, dalam perut pula. So cara orang berbeza-beza, tak semestinya cara saya ni betul. So saya tidak mengatakan cara orang lain salah. So tak ada siapa yang salah. Yang penting sekali adalah kena cuci terlebih dahulu. Okey. So saya dah tutup lubang sini. Saya nak kena vacuum. Ni dah terbalik ke Mimi? Kuning So kita pasang sini. Okey. Lepas tu next step, saya akan buat secepat yang mungkin. Saya tak nak buang masa anda. Saya pun banyak kerja juga. So kita kena vacuum. Okey. Saya akan buka. Lah, meter gauge pun dah halus ni. Sudah besar. Okey, kita vacuum. Lepas tu kita kena masukkan solvent. Mana bekas? Tak ada cawan. Botol air? Tak ada. Tu penutup spray putih tu boleh. Ya bang, tengah buat video je bang. Gitu. Tak ada bekas. Okey, so kita nak pakai solvent ni, kita sedutkan dulu So boleh tak pakai bahan lain, anda cuba dulu. Anda cuba dulu, boleh ke tak boleh pakai bahan lain. Anda nak pakai diesel ke, nak pakai apa ke, terpulang. Okey, cuba dulu. Tapi kalau saya memang tak pakai itu lah. Saya tak cadangkan lah. Okey, kita kena gunakan solvent. Okey, ataupun paling cikai lah paling cikai pun minyak petrol lah. Yang lain-lain tu boleh ke tak boleh? Saya pun tak nak komen lebih lah. Okay, sebab apa? Ada orang dia gunakan cara dia. Dia pakai thinner lah apalah semua terpulang. Okay, kita buka. Kita sedut.
Okey, sedut ni pun ada macam-macam cara lah. Ada orang sedut macam saya buat. Ada orang tuang pakai corong. Macam-macam cara. So tak semestinya sama. Okey. So next step apa nak kena buat? Kita nak tolak dia. Okey, kita nak tolakkan dia. So saya pakai ni dah kurang ni. Ambil 134A ya. Dah kurang ni. Okey, kita nak tolak. Tolak, keluarkan dia. Keluarkan. Kalau cucian pertama dia dah bersih, bermaksud okey. Kalau cucian pertama dia tak bersih, kita kena ulang lagi proses tu sampai 2-3 kali. Okey. Okey, ni. Balik kantong. So okey. So terbalik kantong, kita buka. Okey. Dah keluar dia punya solvent dia. Okey, sampai dia keluar frost macam tu, dah cukup dah. Dah memadai lah tu. Macam tu dah clear dah. So, proses yang pertama, tak kotor sangat tapi kompresor dia minyak kotor gila kan. Tadi nampak kan? Kompresor dia minyak dia kotor gila. Bos, cuci guna air biasa boleh? Kau jangan bukan-bukan lah air biasa. Mana boleh cuci pakai air. Okey, kita nak elakkan dalam sistem ni masuk udara dan air. Kau nak pergi masukkan air lagi. Tolak pun tak boleh pakai air compressor. So bersih. Pakai Bandung tak boleh lah? Tak boleh. Okey, dah kira bersih ni. Okey, dah kira bersih. Sejadinya kondenser dah tak payah cuci lagi. Dah settle sekali cukup. Tapi kalau kotor, kena ulang proses tu 2 kali lah. Okey, lepas tu bahagian sini. Bahagian sini. Ini bahagian apa? Ini bahagian cooling coil. Okey, cooling coil. So jadinya kita nak buka sini dulu, SS valve lama. Plier ada ni. Okey, kita nak pasang dekat cooling coil pula. Kita nak buat bahagian cooling coil pula. Kita tengok dia punya proses dia. So sebenarnya buat tukar kompresor ni renyah jugalah kerja dia, tapi tak adalah serenyah apa orang cakap buat pasang aircon kan. Tak adalah serenyah buat pasang aircon. So ada soalan. Kenapa kompresor tak sampai 15 saat dia cut off? Itu kompresor dah jam. Kompresor dah rosak. Okay, kompresor dah rosak dah tu. Kita buka dulu. Terlos ke? Okay, right. So saya nak pasang kat sini. Saya nak pasang dekat bahagian pipe balik pula. Ambil punch. Okay. Saya nak pasang dekat pipe balik pula. Okay, ini proses dia. Nampak proses dia tak mudah. Sebab itulah setiap kali kalau orang buat tukar kompresor, harga dia mencecah sampai 500 lebih. Tengok saiz lah Tengok saiz. So kenapa? Sebab harga kompresor saja satu item. Okey, lepas tu proses nak masuk tukarkan kompresor baru tu. Okey, kat situ dia ada proses masukkan gas apa semua. Tu yang kadang-kadang orang salah faham sebab ada satu case customer bila kita cakap dengan dia peti ais yang ini, peti ais ni masalah dia motor kompresor. Bila kita cakap dengan dia tukar motor kompresor siap semua sekali, harga dia contoh nak kasih senang cerita. Harga dia RM500, contoh macam tu. Lepas tu dia kata okey sekejap saya bincang dulu. Itu perkataan biasalah. Lepas tu apa yang berlaku? Selepas dia dah bincang, dia tunjuk screenshot dekat Shopee. Okey, harga kompresor baru 200. Baru 230. Macam mana boleh charge sampai 500? Mahalnya buat kerja. Kan? Lepas tu saya cakap dia. Kan? Saya cakap apa tau? Senang je saya cakap dia. Pasang kompresor kalau tak masuk gas, mana sejuk. So jadinya masuk gas berapa ratus? Plus lah masuk gas. Plus lah pasang kompresor. Itu kadang-kadang orang tak faham. Sebab itulah saya banyak nak buat video macam ni. Supaya orang faham yang proses tukar kompresor tu bukan semata-mata tukar kompresor. Dia bukan macam jam tukar tali je dah settle, tak. Dia tukar kompresor, dia package sekali, kena masukkan gas, kena cuci, dan yang paling penting sekali, yang ini yang ramai sekali orang
bukan tak buat lah kan. Mungkin bukan kata pengalaman tak cukup, tapi sebab saya buat kerja ni dah lebih daripada 10 tahun. Okay. So saya tahu dah bukan dah masak lah, dah banyak sangat kita buat. Untuk kasih kompresor ni tahan lama. Bermaksud selepas kita tukar, kita boleh bagi bukan jaminan lah, kita boleh cakap confirm 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kompresor tu takkan rosak. Apa benda tau? Benda ni. Barang ni. Barang ni. Barang ni ramai sangat-sangat saya tengok, okey, technician muda lah. Otai-otai dia tahu. Okey, otai-otai yang dia dah ada pengalaman kan, dia memang dah tahu. Technician muda, okey, dia tukar kompresor, dia tak tukar barang ni bang. Apa nama barang ni bang? Cuba siapa tahu, cuba komen sedikit. Apa nama barang ni bang? Cuba komen sikit dekat ruang komen saya. Apa nama barang ni? Barang ni sebenarnya nak kata wajib tu terlampau teruk sangat saya cakap. Kan? Terlampau teruk sangat saya cakap. Wajib, kan? Tapi sebenarnya dia dah sampai tahap wajib lah. Dia siapa-siapa yang buat aircon, saya selalu kaitkan peti sejuk ni dengan aircon. Sebab apa? Dua-dua ni adalah lebih kurang saja. Siapa-siapa yang buat aircon, dia memang dah expert, dia memang dah pandai, dia memang dah lama dalam industri ni. Okay? Setiap kali dia tukar kompresor, dia mesti tukar capillary tube. Betul tak? Ada tak orang komen capillary tube? Betul. Dia mesti kena tukar capillary tube. Kalau tak tukar capillary tube, kompresor memang akan rosak bang. Confirm dia akan rosak. Pakai tak lama, tapi dia ada ukuran dia bang. Ukuran dia berapa? Dalam buku saya ada. Jangan risau. Siapa-siapa beli buku ni, okey, dekat sini. Capillary tube. Okey, capillary tube mempunyai pelbagai saiz. Cuma kebanyakan hanya menggunakan satu saiz sahaja, iaitu 0.28. Okey, untuk peti sejuk, kita main dalam peti sejuk kan, kita tak cerita pasal chiller, korum ke apa jadah, apa semua ni kita tak cerita. Kita buat peti sejuk je, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu. Kebiasaannya kita akan gunakan saiz yang ini. Okey? Mana ni? Ni 0.28 mm. Okey, nampak Saya tulis berdasarkan pengalaman kita 0.28 mm. So kita pun gunakan 0.28 mm. So cukup pakai 0.28 mm. Panjang dia berapa? Scanlah buku tu sendiri. Okey, scanlah buku tu sendiri untuk tahu dia punya panjang dia. Okey, bila kita ni, okey, ini dia punya panjang dia. So, untuk peti air besar ni, panjang ni. Peti air besar mana? Panjang dia lain. Peti air pendek, panjang dia lain. So, dia panjang dia berbeza-beza. So, macam mana kita nak buat? Okey, ini capillary tube yang lama. Potong. Tak nak pakai. Siapa bersetuju dengan saya? Setiap kali tukar kompresor, kita mesti kena tukar capillary tube. Siapa komen dekat sini? Siapa bersetuju? Siapa cara kita sama? Boleh saya jolok ni? Okey, saya jolok Okey, saya akan jolok. Ni adalah saluran air buang. Dah tembus. Tarik. Lagi tarik. Dah banyak sangat Dah banyak. Ada panjang Okey, memang dia akan panjang. Okey, ambil saya ni Kapasitor. Mana? Okey. Pakai yang ni pun boleh lah. Okey. So, saya akan roll dia dekat sini. So, tak semestinya kena roll. Kalau anda rajin, anda nak buat bintang ke, anda nak buat apa ke, terpulang. Tapi macam saya lebih suka roll lah. Okay? Love bos. Buat love ke, apa ke semua kan, terpulang. So, saya buat macam ni. So, kita akan letak dekat sini. Sebab nanti kita nak ni. So, cara dia macam mana? Ini adalah proses yang mungkin agak panjang sikit video ni. Tapi kalau siapa-siapa yang nak belajar tu, kena stay tune. Sebab apa? Kalau tak nak tengok saya membebel panjang, okey, buku DIY ni pendek, bukan macam ni. Okey, dia buku short, sharp je macam tu. Okey. So jadinya boleh dapatkan buku ni dekat kita punya laman White Hairy Cool. Okey, jom kita pergi depan. Apa kita nak buat? Kita nak potong pahat, lepas tu kita nak vacuum. Yalah, nak cuci lah ni. Okey, jom kita pergi depan jap. Barang nyamuk pun. Okay. So dekat sini sempit Omar cakap setuju. Okay. Sempit sikit dekat sini. Dia memang cabaran sikit lah. Ipan ni memang cabaran sikit. So saya potong capillary tube lama. So ini yang baru nampak sini. Ini yang ramai sekali
bila orang repair ni, yang baru-baru nak belajar ni, dia takut dekat bahagian ni. Okay, dia takut dekat bahagian ni. Nak welding dekat bahagian ni, ya Allah. Hai, saya pun takut sebenarnya. Okay, tapi kasih chance sikit. Okay. Okay. So, kita buka ni sikit. Kita potong. Kita potong dulu capillary tube ni dulu. Okay, ni kemek, nampak tak? Kemek, tapi dia belum sampai tahap patah. So, kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. So, ini memang kerja bukan untuk DIY. Tapi kenapa dia ni ada dalam modul DIY? Kenapa dia ada dalam modul repair peti sejuk maksimal apa? Dalam buku DIY. Saya bagi anda bonus. Saya bagi anda bonus. Cara masuk gas, cara flushing, cara itu semua bonus. Okay, itu adalah modul bonus. So, sekarang ni, kita dah tebuk sini. Kita dah tebuk, kita dah potong. So, jadinya saya tak pasang terus ini. Jangan terus pasang macam ni, bang. Ini barang baru. Okay, ini barang baru. So, barang baru ni insyaAllah tak tersumbat. So, jadinya kita cuci dulu. Kalau kita terus pasang, nanti kalaulah cooling coil ni kotor, nanti kotor dia masuk capillary tube, dah 2 kali kerja pula. So, jadinya kita potong je dulu. Lepas tu kita masukkan cecair dalam ni. Kita masukkan solvent dalam ni. Okay, so macam mana cara dia? Okay, dekat sini saya minta tim saya tutup je dengan tangan. Okay, saya minta tim saya tutup je pakai tangan. Okay, tutup je pakai tangan. Helmi. Nah, tolong buang ni ya. Dah minum lah. Okay, so saya kena vacuum. Kena vacuum belah sini. Nampak tak proses dia? Tak semudah itu. Okay, tak semudah itu proses dia. So, siapa-siapa pelanggan tu, okay, yang hantar repair, bila kompresor rosak, okay, so, vacuum on. Belakang plug. Okay. Tu nanti nak bagi Helmi. Okay. So, kalau technician charge 500 tukar kompresor tu, anda faham lah. Kalau dia, tutup lubang. Okay, dah vacuum. Dia kena tutup sana. Kalau tidak nanti dia akan sedut je. Sekarang ni kita tutup sana. Bagi kita masukkan solvent daripada sini. Kita flush sana, nanti dia akan sembuh dekat sana. So, kalau dia charge yang murah-murah tu, 400, bawah 400 tu merepek lah. Saya cakap merepek lah. Senang cakap lah. Bawah 400 tu memang merepek. Memang banyak proses yang dia skip. Proses flushing dia skip. Proses tukar capillary dia skip. Silap hari bulan. Filter pun dia skip. Memang anda akan dapat harga bawah RM400. Tapi, saya tak jamin berapa lama kompresor tu boleh tahan. Bukan saya nak mengapi-apikan anda. Tapi kita nak cerita tentang pengalaman. Anda fikirlah sendiri logik akal dia. Kenapa kompresor tu boleh rosak? Okay? Yang pertama sekali, disebabkan tersumbat. Tersumbat tu bermaksud, dalam piston, dia ada geseran. Geseran kan. Macam dalam kereta, minyak hitam, geseran. Lama-lama minyak tu hitam. So, geseran tu, minyak tu ada geseran, ada habuk. Habuk tu tersumbat dekat capillary tube. Lepas tu, kau tak tukar capillary tube. Lepas tu, kau tukar je kompresor baru, tak ke kompresor tu akan rosak balik. Okay? Faham tak maksud saya? Benda tu logik akal je. Okay? Dah. Tak sini. Okay? Okay, tutup balik. Okay, tutup vacuum, bro. Ini kita tengah cuci cooling coil Proses dia sama. Saya kita sedut. Nampak dalam tu? Okey. Settle, sedut. Dah habis haus. Okey, Mi. Sekejap Okey. Saya nak tolak dengan gas. Saya rasa anda tak payah tengok saya buat proses tolak gas ni. Tapi anda boleh tengok dekat depan. Bro, bawa pergi kamera pergi depan dekat Helmi. Okey, Mi. Kau dah sembuh kat aku ni. Okey, 1, 2, 3. Dah sampai keluar frost? Dah Alright. So, selesai dah proses flushing. Okay, itu proses flushing tu yang kita panggilkan flushing. Kita kena cuci. Okay, kalau tak cuci nanti kompresor baru akan rosak balik. Alright. So, sekarang ni flushing dah. Capillary tube tukar pun dah. Sekarang ni kita nak buat proses brazing, iaitu weldingkan balik, sambungkan semua komponen. Dan insyaAllah, tak sampai setengah jam lagi, semua proses ni akan siap. So, anda boleh tengok berapa lama masa diambil. Kalau saya mungkin tak lama lah. Kalau tak membebel macam sekarang ni, mungkin
kurang daripada 1 jam lah boleh settle macam tu. Tapi kalau macam tak ada pengalaman, boleh jadi 1 hari lah untuk selesaikan kes ni. Okay, jom kita nak pasang dapur YouTube ni, kain basah. Okay, kain basah. So minyak dia dah habis kau habisnya insyaAllah plier. Ada yang cakap beli buku DIY bukan bermaksud nak jadi technician. Ada juga nak tambah ilmu. Tak Betul? gitu. So kalau saya tengok buku DIY, nama pun DIY. Bukan saya buat buku tu untuk orang jadi technician. Janganlah salah faham. Kan technician janganlah macam marah sangat. Tak payah. Okay, dalam buku tu adalah untuk pengetahuan siapa-siapa yang nak belajar. Okay kan, nak belajar. Macam anda jadi, macam contoh. Bini anda beli buku masakan. Adakah dia nak jadi chef? Tak kan? Maksudnya dia nak belajar memasak untuk anda. Sama je. Anda beli buku DIY yang saya punya tu, bukanlah tujuannya nak jadi technician. Tetapi mungkin minat dalam bidang ni, nak belajar sikit-sikit, buat sendiri. So kalau orang cerita, kalau kes macam ni, kan susah nak buat sendiri. Tapi kalau orang cerita, abang punya peti ais ni, kita tengok bro abang punya peti ais ni, kompresor rosak bang. Nak kena tukar kompresor. Berapa harga? Sekian. Okey, boleh. Tapi orang tu tak buat proses ni. Dia macam masak kari, tak ada perempah kari. Tak teruk sangat dah tu. Masak kari tak ada daun kari, masak kari tak letak apa bahan-bahan yang sepatutnya bahan dalam kari. Dia macam ni lah. Tukar kompresor tapi tak ada proses-proses dia tu. Kari letak tom yum. Kan. So jadinya macam tak betul lah. Something wrong tak betul lah. Tengok proses dia macam kita buat kan. Letak kain sedikit, api kena perlahan sedikit. Boleh tak bro? Boleh, saya lari je. Lari siap. Ambil angle cantik sikit. Okay. Zoom buat. Ini yang ramai kadang-kadang orang takut. Kenapa saya letak kain dekat situ? Kasih saya welding dulu. Nanti saya cerita kenapa saya letak kain basah dekat situ. Belum. Ini cabaran tu. Ni cabaran dia ni. Okey, nanti. Kenapa saya letak kain basah dekat sini? Okey, tujuan dia adalah dekat sini adalah penyambungan antara copper dengan aluminium. Okey, dekat sini adalah ada satu penyambungan antara copper dengan aluminium. So kalau kita tak balut kain, nampak tak sini pakai aluminium? Okey, ini pakai aluminium, sini pakai copper. Dia ada satu tape kat sini kan. So kalau kita tak balut kain dekat sini, nanti panas dekat sini, kat sini dia akan crack. Bila dia crack dekat sini, itu yang membuatkan dia bocor. Okey. Belajar tak sesuatu? Belajar kan? So, bahagian cooling coil sebenarnya dah selesai. Kita masukkan dulu cooling coil ni ke dalam. Okay, settle. So, yang ini. Yang ini, satu lagi. Ni. Ni nampak simple Ini nampak simple. Tapi kalau kau tak pasang balik ni, kan, kau terpaksa datang balik rumah customer tu. Kalau customer tu cerewet Kalau customer tu jenis okey, maksud saya, dia tak ada kisah sangat tentang bunyi malam-malam ada bunyi okey lah. Lato-lato Lato-lato lain. Lain. Okey. So ni kena balut balik ni. Kalau dia punya tar tu dah tak ada, mungkin kena ambil tar lain lah, tampalkan kat sini ni ni kenapa? Ini penebat dia ni. Kenapa penebat tu kena pasang? Teori dia macam ni. Paip kecil, paip kecil masuk paip besar. Okay, paip kecil, dia paip besar. So dekat sini dia akan ada semburan. Okay. So ada bunyi gas. Itu yang jadinya ada setengah customer kata kan, peti airnya ada bunyi gas lah. Bunyi gas macam tu. So jadi bila malam, semua orang dah tidur, sunyi, rumah macam berhantu. So benda tu lah punca dia. Okay, alright. So belajar tak? Belajar kan? Banyak tak belajar hari ni? Cuba komen sikit. Banyak tak anda belajar hari ni? Komen sikit. Komen sikit. Banyak tak anda belajar hari ni? Okay, bulan puasa ni kita share sikit ilmu lah. So, dah siap? Bahagian depan dah siap. Helmi boleh tolong tapi tak payah bungkus dulu lah Mi. Sebab nanti kita masuk gas, kita nak tengok dalam dia semua okey ke tak okey. Mi ambilkan saya blower Mi. Okay. So dah siap bahagian sini. So kita nak buka balik dia punya access valve.
Lepas tu kita nak pasang kompresor. Okey. Batam selalu hadir. Sihat selalu Bang Hairul. Alhamdulillah, sihat selalu. Okey. InsyaAllah ni sambil-sambil saya buat ni, saya nak offer ni. Pada bulan 6 ni. Bulan 6 bro kan? Bulan 6. Berapa bulan? 2, 3, 4 lah. 2, 3, 4. Awal bulan 6 lah. Awal bulan 6 ni. Okey, kita ada buat kelas ataupun perkongsian ilmu secara bersemuka 3 hari 2 malam. Okey, di VFarm. Okey, siapa-siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk mesin basuh, boleh daftar di laman web saya hairulviku.com. Tapi siapa-siapa yang duduk jauh, rasa tak berkesempatan dan yuran dia terlampau mahal, okey, anda boleh dapatkan buku panduan DIY membaik pulih peti sejuk mesin basuh. Sebab dari yang belajar tu dia akan menggunakan dia punya modul yang ini. Sebenarnya ni buku belajar kelas VIP. Okey, tapi saya jual juga buku ni. Okey, dan kita upgrade, kita jual lah sebenarnya. Okey, dah. Mana blower punya? Tapi feel dia tak sama lah bos. Feel dia tak sama. Okey. Genje-genje si Leo tu tak ada. Okey, feel dia tak sama. Okey. Sifu tolak solvent dengan kompresor angin boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kompresor angin dalam ada air. Nanti air masuk dalam. Bila air masuk dalam, dah sumbat pula. Tak boleh. Mesti kena tolak dengan sekurang-kurangnya gas. Okey. Sebaik-baiknya tolak guna nitrogen. Okey. Sekurang-kurangnya kita gunakan gas. Sebaik-baiknya kita gunakan nitrogen. Macam tu. Okey. So, kita pasang dulu rubber mounting dulu. Okey, kita pasang dulu rubber mounting ke-4 dulu. Okey, ini proses dia. Hari ni kita ada berapa biji minat tukar kompresor ni? 2 biji. Yang Samsung tu dah confirm? Belum. So kalau ikutkan 2 biji lah hari ni. Tapi kalau ada customer yang Samsung tu confirm 3 lah. Macam tu. Okey. So isu dia bila kita gunakan kompresor jenis universal, horsepower dia sama. Isu dia adalah dia punya kaki dia tak sama. Yang ini kaki dia nampak tak sini? Kaki dia ni lebar. Kalau saya pusing ke sini, nampak tak kaki dia ni lebar? 1, 2. Ujung-ujung ni nampak mana? Ni apa? Nampak Sini sampai sini lebar kat sini. So sini pendek. Nampak tak? Tak cukup lebar. So bila kita pasang nanti, dia akan ada isu kaki depan dapat masuk. Belakang tak sama. Nampak? Kaki depan dapat masuk. Allah Akbar, berat betul. Okey, depan dapat masuk, belakang tak dapat masuk. Tapi tak apa, nanti kita tebuk daripada bawah, kita pasang bolt and nut. Okey, boleh Mi? Boleh. Boleh Kita Kita Mi? Kan? Selalunya kerja-kerja macam ni tim saya lah yang buat kan. Saya ni okey. Jangan ikut aksi ni. Aksi ni adalah aksi yang salah. Hammer mana? Saya nak adjust sikit dia punya kaki dia ni. Lari sikit. Okey, saya nak adjust sikit kaki dia ni. Lari sikit. Okey, kena pasang sikit ni dia punya. Ni, lepas tu pasangkan washer dia sikit. Lepas tu pasangkan spring washer dia sikit. Kena ikat sikit lah. So dah nanti kan dia tercabut nanti yang susah kerja. Tuan, bila nak buka kelas dekat Sabah, berminat sangat nak belajar. Saya memang ada niat juga nak buat kelas dekat Sabah. Tapi masalahnya kita tak ada kaki-kaki lah dekat sana. Kan? Nak tolong saya, bantu saya arrangekan kita punya tempat, location, apa-apa semua macam tu. Buat masa sekarang ni belum lagi lah. Ada perancangan tapi belum lagi. Okay? Macam kita buat dekat Sarawak itu hari, kita ada seorang volunteer nama dia Wak Mejah. Okay? Wak Mejah ada dalam live kita. Wak Mejah tolong saya. Dia tolong arrangekan, carikan tempat apa semua. Student kita carilah, tapi dia tolong arrangekan tempat apa-apa semua. So jadinya kalau nak buat dekat Sabah bukan tak boleh. Isu dia adalah kita tak ada location. Tak ada tempat dekat sana. Lagi satu, contohlah kalau saya buat dekat Sabah kan,
takkan saya nak bawa semua mesin basuh, peti sejuk pergi Sabah kan. So jadinya wakil dekat sana lah yang saya minta tolong arrangekan, carikan peti sejuk, carikan mesin basuh, letakkan dekat satu tempat, saya dengan tim datang bawa tool sahaja macam tu. So kalau siapa-siapa ada yang tengok video saya ni, orang Sabah yang sanggup bantu saya, dia bukan volunteer dia ada gaji lah. Dia ada gaji. Okey, dia ada gaji. So jadinya boleh hubungi saya insya-Allah untuk Sabah punya kawasan insya-Allah. Okey. Saya memang berhajat sebenarnya nak buat kelas dekat Sabah. Kan? Okey, kita pasang dululah. Okey, kita pasang dulu pipe dia. So ini saya kongsikan sikit ilmu untuk mereka-mereka yang baru-baru yang baru-baru nak berkecimpung dalam bidang ni. Anda boleh tiru step by step ni. Sebab saya ni pun lahir bukan pandai. Saya ni pun masa mula-mula 10 tahun yang lepas sama je macam orang-orang yang baru nak belajar, terkial-kial buat kerja. So jadinya saya gunakan teknik macam ni. Masukkan satu. Okey, masukkan satu. Lepas tu welding. Tapi sebelum tu pastikan. Wire test kat sini. Pastikan kompresor yang baru ni dia tidak mengalami kerosakan. Sebab apa? Ada kes kompresor baru rosak. So jadinya sebelum tukar kompresor baru pastilah kena testing. Syarat waranti kompresor, kepala ni belum lagi di welding. Ni kepala ni. Kepala ni belum lagi di welding. Kalau kepala tu dah di welding, confirm kompresor tu tidak lagi boleh di claim waranti dia. So jadinya saya kena test dulu. Kompresor dia. Sama ada kompresor tu hidup ataupun tidak, elok ataupun tidak. So saya on. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kompresor hidup. Kita test discharge dulu. Okey, discharge okey. Kita test suction. Suction 1. Okey, ada sedut. Suction 2. Okey, ada sedut. So bermaksud kompresor ni okey. So lepas tu kita dah welding, dah terus tak ada waranti lagi dah. Okey, kita welding dulu. Kita pergi dulu pipe discharge. Pergi sini, kita welding dulu. Okey, kita brazing dululah perkataan sebenarnya tu. Orang yang tanya tadi dia cakap jom kita atur tuan, macam. Macam WhatsApp saya. PM. InsyaAllah WhatsApp saya. WhatsApp saya. Yuran free lah untuk orang tu lah. Untuk dia. Untuk dia free. Untuk dia free lah. Dapat upah lagi. Dapat upah lagi. Okey, saya brazing dulu. Okey, cantik. Settle satu bahagian. Perfect dia punya welding ni kan. Okey, sejukkan dulu. Jangan awal lagi bos. Okey, sejukkan dulu. Ya kan? Cantik ni. Ini confidence 100% ni. Tak bocor InsyaAllah 100% confident tak bocor ni. Kalau macam ni punya bulat ni kan. Okey, lepas tu apa nak kena buat tau? Lepas tu kalau macam kita yang baru-baru berkecimpung ni, okey, kalau dah expert tak apa. Masuk pipe, brazing siap. Tapi yang baru nak belajar, welding satu tempat. Lepas tu kita on. Dia on, sepatutnya dia akan keluar dekat bahagian filter. Mana filter? Sini. Dia akan keluar dekat sini. Ni filter ni pipe filter ni. So kita on. Kita test. Okey, ada keluar tak? Ada keluar kan? Ada keluar. So bermaksud yang saya welding sini tidak tersumbat. Nampak So yang saya welding tadi tak tersumbat. So kalau macam kita yang baru nak belajar, kita welding tiba-tiba kenapa tak sejuk? Kan? Tersumbat. Kat mana tersumbat? Kan dah susah. So jadinya siapa-siapa yang baru nak belajar tu mungkin boleh gunakan teknik yang saya kongsikan ni. Okey. Boleh gunakan teknik yang saya kongsikan. Ini satu lagi teknik. Saya ni memang kata orang bukan kata orang lah. Saya ni kalau buat video ni, apa yang saya ada, maksudnya skill ataupun cara saya kongsikan je bulat-bulat. Saya kongsi je. Okey, saya kongsikan je supaya mereka yang nak belajar tu
Okey, tidaklah lakukan kesilapan. Okey, kalau rajin lah sebenarnya, saya cakap terus terang lah biarlah buku saya tak laku pun tak apalah. Kalau betul-betul rajin lah sebenarnya, korang tak payah beli buku pun tak apa lah. Pelik kan? Orang jual buku tapi tak cakap tak payah beli buku. Okay, kalau betul-betul rajin lah tak payah beli buku pun tak apa. Tapi kena berkorban sedikit. Korban apa? Korbannya adalah kena semak video saya daripada tahun 2018 sehingga 2023, 5 tahun punya video tutorial. 1,000 Okey, ada 1,000 lebih video. Lebih rasa. Lebih. Rasa lebih dah 2,000 lebih. 2,000 punya video. Kau tengoklah satu-satu video. Satu-satu video. Lepas tu bila nak cari capillary tube, kat mana video dia, kena tunggu mana satu video dia. InsyaAllah lengkap. Okey, tapi kena cari. Tapi kalau dah malas sangat, kan? Zaman sekarang ni nak tanya orang, malas. Nanti orang tanya apa bro? Kamu bertanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Sejadinya dia sakit. sejadinya belilah buku DIY tu. Okey, so kita masuk sini. Kita masuk sini. Okey, masukkan sini. Okey, dua bahagian macam ni. Ni lembik, kita kena pegang pakai plier sikit. Okey, jap. Kita bakar. Kalau dah malas sangat, itu je lah jawapannya. Beli kat mana buku tu bos? Buku tu boleh dapat dekat saya punya laman web www.hairuviku.com. Okey. Kalau malas kena rajin. Kalau nak jimat kena DIY. Tapi kalau malas DIY, parah. Tu tak boleh nak tolong dah. Okey. So nak jimat kena rajin. So kita welding dekat sini dulu. Lepas tu kita test. Sekali lagi. Pastikan dia bocor ataupun tidak. Bulan puasa dia punya cermat lain macam Okey. Muhammad Karo Azmi nak tanya apa tu? Tak ada komen awak pun sebelum ni. Boleh pasang sekali charging pin sekali tak bos? Tiger Ida. Okay. Charging pin. Apa tu bos? Apa charging pin? Ni, access valve ni apa? Tak sure. Okey. Kita sejukkan dulu. Kalau siapa-siapa yang baru nak belajar tu, bolehlah guna teknik yang saya cakap ni tadi. Lepas kita dah buat satu bahagian. Okey. Kita on lagi. Nampak macam bodoh tau. Nampak macam alah, susah betul lah cara dia ni apa semua. Kan senang pasang je tak. Ini adalah untuk orang yang baru nak belajar. Tak confident lagi sama ada tersumbat ke tak tersumbat ke. So jadinya dia kenalah buat macam ni. On. So dia akan keluar kat sini. Nampak? Dah. Confirm bermaksud dari sini masuk filter dah tak tersumbat lagi. Memang tak ada kawasan yang tersumbat. So dekat bahagian sini pula kita buat. Nampak tak? Nampak macam bodoh kan? Nampak macam bodoh je. Tapi kan? Awin, thank you for the star 50 bintang. Terima kasih. So tapi kerja kita jadi senang lah. Untuk orang yang baru nak belajar tu memang lah. Okay. Sentom, tukar kompresor berapa kos cikgu? Tukar kompresor berapa kos dia? Yang ni kita ambil berapa ni kos dia ni? Nampak ni? Dek bang. Berapa bang? Jujur terus lah. 500 tukar apa lagi? Kau rasa untung kita orang besar ke? Kan? Masuk gas lagi. Tukar filter. Tukar capillary tube. Kan? Tapi syarat saya senang je. Kan? Kau nak dapat harga yang macam tu, senang je. Kena hantar sendiri. Saya tak payah ada kos transport. Saya tak payah ada satu tim yang keluar pergi rumah, ambil peti ais, hantar peti ais, tak payah. So, korang sewalah Lala Move, sewalah transport untuk hantar ke kedai, kita buatkan saja. Tu harga dah tolak, dah tak ada harga transport dah. Biasanya, normalnya orang tukar kompresor dalam 500.5, 580, macam tu lah. Okay, tempat anda berapa? Tempat anda berapa? Mungkin ada yang orang berani lagi lah buat 4.5. Tapi kalau 4.5, nak tukar capillary tube,
tukar semua barang macam saya buat ni, saya rasa makan modal. Okay, saya rasa makan modal. Okay, so dekat sini kita nak pasang yang ni pula. So yang ni boleh tegakkan, masuk sini. Yang sini nak masuk ke sini, dia akan masuk ke sini. Tapi macam saya cakap tadi, saya nak on sekali lagi. Saya nak pastikan pipe ni sampai ke pipe return. Okay, so on. Kompresor dah hidup. Saya test kat sini. Okay, tunggu sekejap. Tahan sekejap sebab pipe tu kecil. Okay, saya letak kat sini mic. Anda boleh dengar sekali bunyi dia. 1, 2, 3. Keluar. Okay, dengar tak? Bush. Bermaksud gas discharge, dia masuk ke condenser, masuk ke cooling coil, balik semula, nak balik ke suction line, semua dah clear. Tak ada lagi masalah tersumbat, tak ada lagi welding tersumbat. InsyaAllah. Okay. Okay, kita pasang. Belah sini pula. Bakar pipe sini. Bakar pipe sini kita masukkan. Okay. Senang tak belajar cara macam ni? Ya, ni untuk orang baru nak belajar lah. Yang dah pandai tu janganlah komen lembab cara macam ni. Macam orang bodoh je kan. Bukan saya buat anda macam orang bodoh. Kita nak kongsi pengalaman. Okay. Settle. Bahagian sini dah settle. Sekarang ni saya nak masuk access buff baru. Saya nak masuk access buff yang baru. Baru ni tukar satu biji 380 second hand. Second hand 3. Second hand 3.5. 38 second hand. Ini baru nampak tadi kita keluar kotak lagi tau. Okey. Second hand elok Kalau kompresor tu elok tak ada hal. Tak ada, saya tak ada isu pun tentang kompresor second hand ke kompresor recon ke apa ke, semua tak ada hal. Okey. Tapi 3 lebih okey lah tu second hand kan. Dia technician tu pun tak adalah makan banyak sangat. Okey. Okey je tu 3.5. Okey, tapi saya cakap 3.5 tu iaitu memang kos dia mahal. Okey, dah nak siap dah proses-proses dia ni. Kita pasang access valve. Ini baru kompresor 134A. Ni dekat belakang saya ni. Nanti saya tunjukkan dengan anda. Customer dah confirm tak? Chiller ni. Air freezer ni. Okey. Tengok ni. Freezer ni. Berapa harga tukar kompresor? Tengok long ni, bro. Tengok dekat display depan tu tulis. Berapa? 1,800. Kan? 1,800 tukar kompresor dia tu. Kompresor dia besar kan? Kompresor dia besar. Ini freezer bang. Freezer 4 door macam ni. Tapi dia bukan setakat tukar kompresor je lah. Kita serviskan sekali. Lepas tu wiring dia semua kita buat balik. Lepas tu dia punya controller tu depan tu kan. Iden dia tu kita akan tukar pakai Idewell punya brand. So semua kena tukar. Sebab orang lama tu tak tahu lah. Macam mana dia buat. Tengok macam ni lah. Kau tengok macam ni lah. Kan? Ini. Okay. 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 Idewell tu. Just modify je. Kan, kau buat lawa kan. Kau buat lawa pakai thermostat macam ni. Masuk thermostat ni masuk dalam freezer macam ni, lepas tu kau tutup. Kan? Mau tak kompresor tu kong? Kong bang, kompresor dia ni kong. Memang jahanam kompresor dia. Dia nak kena tukar kompresor. Nak bayar mana? Abang punya? Ada. Sekejap. Boleh tolong dia orang boleh tolong. Sekejap bang, saya dekat video bang. Sekejap bang, kasih saya video sekejap bang. Buat apa tolong? Berapa dah buka? Dia buat apa lah? Sekejap. Dia buat apa yang mana? Dah habis price tu bang. 10 lah bang, 27 lah bang. Jangan kata dekat saya tak bagi tu lah. Okey bang Okey, jap kita nak vacuum. Kita nak vacuum. Tunjukkan dia. Mana dia punya ni? Jarum dia tak ni. Okey, kita nak vacuum, lepas tu kita nak masukkan dia punya gas. Kita nak vacuum, lepas ni kita nak masukkan dia punya gas. Okey.
Mantap Sifu, Tawau hadir. Terima kasih orang Sabah, Tawau. Okey, kita vacuum. Sifu tu hand touch map gas apa jenama? Macam padu je api dia. Biasa je tu, murah je tu, 120 je. Okey. Kita ada jual Mas? Ada. Kita pakai brand apa? Tosh kita. RPM tu Yang tu dan kotak. Tosh. Biasa je tu. Okey, tak ada mahal pun. Kita pakai brand ni je. So kita ada jual. Okey, kita ada jual. Ini 120 harga dia kita jual. Okey? Alright. So, kita vacuum dulu. So sekarang ni saya nak buat penyambungan dia punya wiring dia. Lepas tu kita dah masuk proses masuk gas. So siapa-siapa yang masih lagi bersabar untuk menunggu tu, bolehlah bersabar untuk menunggu. Okey, sekejap kita nak tengok sini. Okey. So dia kompresor ni saya suka pakai jenama kompresor yang ini. Sebab apa? Sebab kompresor dia start dengan starting capacitor. Bila ada starting capacitor, ampere akan rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, multimeter ni kompresor lambat rosak. Okey. Multimeter mana? Clamp pun aku nak juga. Tu atas. Aku nak tengok dia punya neutral. Oh, kat atas ni, kat kawasan. Clamp meter. Clamp meter aku nak juga. Nak juga. Kota Kinabalu hadir. Mantap. Bos nak tukar gearbox mesin basuh Panasonic. Berapa anggaran kos? Sekejap WhatsApp Okay. Ni dia ada dua tau. Dia ada ni. Yang ini dia ada kapasitor kat dalam ni. Tapi kita dah ada kapasitor satu. Yang ni kita tak payah pakai lagi lah. Kena buka kapasitor kat dalam ni. So nak pakai kapasitor dalam ni pun boleh. Tak payah pakai. Tapi saya nak dia pakai satu set yang baru semua sekali. So jadinya starting kapasitor ni saya dah tak pakai lagi dah. Saya pakai yang ini. Okay. Jangan salah faham kenapa saya tak pakai wire ni. Okay. Alright. So dah set proses vacuum. Kita nak masukkan gas. Clamp meter saya. Okay, kita akan clamp wire live. Okay, so gas ni. Okay, vacuum pump boleh tutup. So kita nak masukkan gas. Okay, kita buat dulu pejing. Ini proses pejing. Kita longgarkan sikit kat sini. Okay, tutup. Baru kita masukkan gas. So berapa PSI nak kena masuk? Kalau ikutkan dalam buku ni, okey, kita nak masuk gas apa? 134A. 34A. Kita nak masuk gas 134A. So kat sini lah. Okey. Okay, biasanya peti sejuk bukan inverter akan menggunakan gas R134A, tetapi anda perlu alert kerana ada peti sejuk bukan inverter menggunakan gas R600A. So untuk sukatan gas R134A kebiasaannya adalah 13 PSI, tidak melebihi 15 PSI. Kalau nak tengok video tutorial dia, scan QR code. So dekat sini anda boleh tengok, dia tulis terang-terang 134A. So dekat sini pakai gas 134A. Tak boleh tukar-tukar gas. Okay. So kita dah masukkan gas. Bacaan sekarang belum lagi boleh dikira. Bacaan dia selepas running nanti. So ampere dekat sini. So kita akan tengok ampere dia berapa. Tengok surat beranak juga. Tapi saya on dulu. Saya onkan dulu. Okay. Kompresor dah start hidup. Meter gauge dah start drop. Boleh nampak? Meter gauge dah start drop. So saya kena top up. Kosong, top up. Tutup. Masa ni lah kita kena maintainkan 13 PSI. Kalau anda tengok sini. Ni 10. Satu calit tu mewakili satu, bermaksud kita kena pastikan meter gauge ni maintain 3. Okey bang. 13 PSI So ampere baru 0.6. Nampak tak? Ampere baru 0.65. Okey. Gear kita masukkan lagi. So berapa normal ampere dia ni? Berapa normal ampere dia ni? Atas ada tak dia punya normal ampere dia? Kat dalam ada tak? Ampere kat dalam pun. Kat dalam. Ni tengok. Okey, tengok. So, beranak dia. Ampere.
Wah, 1.3 M. Ah. Betul? Yang 1.30 A ni bos lah, bukan? Dia belakang dia ada A. 1.30. 1.03 ke 1.3? 130. 1 M lebih lah. 1 M lebih. 1.3 lah. 1.3 M. So sekarang ni dia belum lagi maintain. Ampere baru 6. Okay, 0.6. So mungkin dia tak akan dapat 100% tepat sama macam yang surat beranak dia. Kenapa? Sebab kompresor kita dah ubah. Engine dia dah ubah. Okay, engine kita dah ubah kepada brand lain. So untuk brand yang saya pakai sekarang ni, okay, kenapa saya suka? Kebanyakan kompresor saya akan pakai brand lain ni sebab dia ada starting capacitor. Dia ada running capacitor. Bila dia ada running capacitor, ampere akan lebih rendah. Okay, so bila ampere lebih rendah, dia punya current akan lebih jimat. Faham tak? So dekat situ ada perbezaan dia. So kalau kompresor terlampau besar, so nanti akan jadi ampere akan tinggi. Bila ampere tinggi, current akan jadi mahal. Yang penting sekali dia punya horsepower dia cukup. Horsepower dia cukup, okey, ngam. Okey. Okey, tengok sekarang ni gas saya baru 10 lebih sikit. Okey, lebih kurang dalam 12. Tapi ampere saya baru lebih kurang dalam 0.6. Tapi anda kena faham macam ni Yang saya claim ni adalah motor sahaja. Okey. So dia ada board kat tepi ni. Board pun ada bacaan ampere dia. Dia ada kipas. Kipas pun ada bacaan ampere dia. So bila kita claim secara keseluruhan dekat kepala plug ni, so sekarang ni mungkin dia dah sampai ke 1 M. Dia dah lebih kurang dalam 1 M dah. 1 ampere 0.9 ke 1 M macam tu. So jadinya yang dia letak tadi tu dah 1.3 ampere. Itu adalah maksimum current ataupun dia punya ampere dia. So kalau sekarang ni dia dalam keadaan 7 M, bermaksud dia normal. Jom kita tengok dekat bahagian dalam. Okey. Sifu, kompresor chiller boleh masuk ke peti ais rumah ke? Besar sangat bang. Boleh masuk tapi besar sangat. Okey. Okey. So, tengok kat dalam sini. Hello. Cantik kan? Putih ha. Nampak ni frost. Putih frost dia. Nampak? Tak sampai berapa minit frost dia nampak. Cantik sini ha. Ni semua frost cantik putih. Nampak? Ni frost. Ni semua dah frost. Dah cantik dah ni. Kenapa dia cepat cantik? Sebab cooling coil dah cuci. Sebab apa lagi? Sebab capillary tube baru. Kompresor baru. Filter baru. Semua barang baru. Suhu kondenser cantik. Sekitar dalam 38, 40. Cantik. Okey? Tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. So, untuk kes ni, settle lah. Settle. Kita biarkan dia running. Kita kena testing satu malam. Okey? Kita kena tengok dia punya suhu dia. Kita kena sukat pakai ni. Okey? Macam ni. Bos, ada yang tanya, kalau pakai gas yang tak sama, apa efek dia? Pakai gas tak sama, tak boleh lah. Dia mungkin boleh sejuk, tapi nanti dia akan ada problem. Dia contoh dia, peti ais R600A, kau masuk gas 134A. Dia ada benda, gas kat sini dia ada dua perbezaan dia. Perbezaan dia adalah, dia punya berat dia. Okey, kalau kompresor tu tarik ringan, masuk gas yang berat, nanti kompresor tu high M. Kalau kompresor tu dia tarik berat, tapi kau masuk gas ringan, R600F, 600A, so nanti dia akan jadi over RPM. Pusingan dia tu akan jadi over. So kompresor akan jadi panas. So memang tak sesuai untuk ubah sesuai. Saya memang tak galakkan untuk orang repair peti sejuk, mesin basuh, ubah kacuk sana kacuk sini kan. Saya memang tak galakkan. Sebab apa? Engineer tu dah dibayar gaji puluhan ribu, ratusan ribu untuk setiap satu jenama tu untuk dia fikir dan dia designkan benda tu. Yang kau baru nak belajar sebulan dua, kau dah sibuk nak kacuk sana kacuk sini. Gurau. Agak-agak terasa lah Okay. So jadinya kita kena uji dia punya suhu dia ni, freezer dia, kita akan buka high temperature, high thermostat punya maksimum. Kita kena achieve sekurang-kurangnya negatif 18 darjah Celsius. Barulah kita riliskan peti sejuk ni. Kalau tak capai negatif 18, peti ais tu belum lagi boleh diriliskan. Itu cara kita dekat sini. Alright, so siapa-siapa nak repair peti sejuk, kawasan Johor Bahru,
Boleh hantar terus ke kedai kita sebaris dengan Balai Polis Kempas. Kalau duduk luar daripada kawasan Johor, okey, duduk kat mana-mana ke lah, nak cari technician, insyaAllah kita pun ada technician dekat kita punya laman web hairulvico.com. Pergi dekat bahagian My Technician, kat sana ada contact number technician seluruh Malaysia. Boleh hubungi mereka. So, bolehlah dapatkan perkhidmatan daripada mereka semua. Alright, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Panjang lebar juga video kali ni. Hampir 1 jam. 1 jam lebih sikit. 1 jam masih nak 59 minit. 59 minit, 1 jam. Cukuplah untuk sekarang ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Siapa-siapa yang berminat nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan dekat kita punya laman web hairulvico.com. Okay, siapa nak join kelas, boleh daftar dekat hairulvico.com. Pergi dekat bahagian kelas VIP. Jumpa nanti pada bulan 6. InsyaAllah, saya Hairul Vico. Assalamualaikum. Nak jimat apa, kita DIY je.